rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Zati hari ini bersama dengan Zack dalam Borak Kopitiam. Kalau tengok pada pakaian kita, wah Zack, hari ini datang naik motor besar. Oi, Zack naik bukan setakat motor besar, dengan semangat besar pun Zack datang ke sini. Tak, tadi dekat depan, dekat kita punya entrance, tiba-tiba dia, Borak Kopitiam, kita confident lah. Ya, bang, Borak Kopitiam. Okey, berhenti tepi pakai IC semua. Bang, host. Biasa bawa kereta, hari ni kita bawa motor, lain macam ah. Zati tadi naik motor juga? Oh, ya? Tak, tipu je. Oh, tak ada kalau Zack naik motor lain macam ah. Okey, hari ni kita nak bercakap pasal bermotosikal, hobi bermotosikal. Zati pun minat sangat dengan topik ni sebab Zati dibesarkan dengan abang-abang yang memang suka motor. Tapi sebelum tu Zack, kita nak update dulu kepada anda ini tentang status terkini COVID-19 di negara kita setakat semalam lah 11.59 malam. Jumlah kes baru yang dicatatkan adalah sebanyak 5,097 kes. Betul. Di mana kalau anda semua dapat lihat sekarang ni mungkin ramai orang di luar sana yang agak terlupa sebenarnya. Bukan sebab dia tak ambil peduli, dia ambil peduli, tetapi sebab sekarang ni ialah dengan PKP kelonggaran yang diberikan dan sebagainya. So ini ada peringatan bukan hanya kepada anda tetapi juga untuk kita semua di sini. Apa-apa sekalipun pastikan SOP terjaga. Kalau masuk mana-mana MySejahtera tu jangan lupa tolong scan. Kalau check in jangan lupa untuk check out. Betul. Bila Zack bercakap pasal aplikasi MySejahtera, jangan lupa juga untuk cek sekiranya anda layak untuk terima dos penggalak. Okey, jadi anda ada aplikasi MySejahtera, update anda punya aplikasi MySejahtera sekarang. Betul. Baik, jadi seperti Izati katakan tadi, kita hari ini akan live di Borak Kopitiam bersama dengan anda. Jangan lupa, anda bukan sahaja boleh saksikan kami secara live di TV3, tetapi anda juga boleh berinteraksi dengan kami di Facebook Live, di mana anda boleh letak komen-komen nanti kita akan baca, Zati, kan? Betul, komennya kita akan baca kat sini lah. Mungkin anda juga minat motor, mungkin 2 stroke, 4 stroke, boleh kongsikan kat situ. Nanti kita akan baca. Dia keluar sikit. Zati, apa beza 2 stroke dengan 4 stroke? 1, 2, 1, 4 stroke. Betul, logik. Dia apa punya soalan lah Zack ni, kan? Okey, jadi itu kalau kita nak bagi tahu kepada anda, kalau pasal bermotosikal ni macam-macam. Ada yang jenis superbike. Betul. Lepas tu ada chopper, ada cafe racer, ada yang kata kapcai dan sebagainya. Macam-macam. Kalau nak borak pasal motor ni kadang-kadang daripada maghrib sampai ke subuh tak habis. Ya, betul. Especially lelaki lah. Tapi ada juga perempuan macam kawan-kawan Zati sendiri juga, wanita yang hebat bermotosikal. Kadang ada B-full. Dia tanya kat suami, tak ada lesen motor. Kenapa Zack? Zack ada lesen B-full tak? Ada, mestilah ada. Yang paling penting bukan sekadar keselamatan, tetapi road tax kena jaga. Insurans kena ada. Lesen tu sudah pastinya wajib lah. Tapi Zack, kan Zack sendiri ada motor kan? Ada. Rasanya maintenance daripada segi penjagaan mahal tak kalau motor berbanding dengan kereta? Dia disebabkan minat. So mahal murah tu dia jadi macam nombor 2. Tetapi bila hujung tahun, hujung bulan, bila isteri buat akaun, ya Allah, banyak bil kat motor. So tu kena beringat juga. Kena beringat. Tapi semenjak ada anak ni, dia kurang sikit. Faham. Dia tak adalah nak terlampau spend sangat dekat motor. Macam Zati, kita setakat minat je lah. Nak beli tu belum lagi. Zati bukan spend dekat benda tu. Zati spend dekat benda lain. Satu lagi sebab kaki tak sampai. Itu pun dia juga. Saya tak cakap. Tak apa, saya cakap sendiri. Tapi adalah orang yang dia tidak semestinya tinggi. Betul. Waktu dekat traffic light, duduklah kat depan tu. Betul. Ataupun motor-motor yang berkuasa tinggi ni sebenarnya bila kita beli, kita boleh custom, kita boleh setting sendiri. Masa beli boleh pergi try, boleh adjust sendiri ikut ketinggian kita. I think I started to know you more. Waduh. Putih. Okey, itu pendapat Zati. Itu cerita daripada Zack. Bagaimana pula dengan anda? Seperti yang Zack katakan tadi, berinteraksi bersama dengan kami di Borak Kopitiam punya Facebook Live. Letak komen anda di bawah. Mungkin ada info-info tentang motor besar ataupun motor yang kita tak tahu. Kongsikan bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Mungkin ada yang nak kongsikan gambar-gambar naik motor besar kan. Berarti gambar naik motor besar ataupun rare tak ada. Tapi dengan rider-rider berkuasa tinggi ada. Okey, tak cakap pasal gambar. Z teringin kalau ada penonton kita yang ada ambil gambar dengan chopper yang jenis macam nak sidai kain tu. Kadang-kadang saya terfikir macam mana dia bawa motor tinggi macam tu tenangan. Betul. Tapi bercakap pasal motor besar tu, sebenarnya Zeta ada pengalaman tu. Sebab abang Zeta ada motor besar macam tu. Jadi saya tak tangkap macam tu. Saya tangkap dia dekat tepi je. Sebab memang tak sampai. Lengur kan bila bawa motor macam ni kan? Ya, tapi itulah. Zack pada borak dengan seorang abang ni, dia ada motor berkuasa tinggi. Dia kata, Zack, beauty is pain. Wah.
Nampak Okey, beauty. itu adalah beauty inspire untuk lelaki lah. Betul. Kalau perempuan lain kan. Baik, jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Teruskan kongsi bersama dengan kami. Dan sekarang ini kita nak kongsikan bersama dengan anda tentang sesuatu ini. Ini memang best, anda kena dengar baik-baik. Di mana kita ada 10 top semi-finalis. Jadi tahniah bagi top 10 semi-finalis yang telah dikenal pasti. Saingan yang begitu sengit. Jangan lupa saksikan top 10 seterusnya yang akan diumumkan di Music pada jam 11.30 pagi selepas ini. Baik, jangan lupa di Music pada jam 11.30 pagi lepas ini. Okey. Right. Ini dia antara lagu-lagunya Rindu Separuh Nyawa. Siapa yang tak tahu lagu ni kan? Memang best lah. Coretan Pilu, Datuk Awi. Comeback yang luar biasa. Zek dengar pun berjuran air mata. Bagaimana pula dengan anda ini? Yoni Boy. Salahkah aku jika aku salah? Yoni Boy ni siapa? Sangka kan? Rezeki betul. Cinta Jangan Pergi. Azam Shah dan juga siapa kita ada? Mari kita ada lagi tak? Penat, Andy Bernade. Ini pun lagu yang rata-rata banyak muka-muka artis-artis yang yalah, generasi-generasi yang sekarang. Naim Daniel Purnama sudah pasti antara pemenang AJL juga. Dan salah seorang lagi yang pernah memenangi anugerah juara lagu, Hil Husaini dengan lagunya Bujang. Hil selalu datang dengan lagu-lagu yang ideal macam kan. Dan ni Flow 88, Cikedon. Okey, jangan lupa sekali lagi 11.30 pagi di Music hari ini. Alright, itu saya dah kongsikan bersama dengan anda. Sekarang ni Zack tak tahulah kenapa kan. Sambil kita duk cerita pasal top 10 semi-finalis dekat Music ni, tiba-tiba Zeti hilang. Kat mana Zeti? Zeti di mana? Saya ada di sini. Saya tak hilang. Saya ada di sini sebab juga dengan Zati pagi ini kita ada Profesor Datin Dr. Mariani Matno daripada Segi University. Kita nak bercakap tentang Apel Q. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Prof, breakfast dah? Sarapan? Sudah awal pagi. Alhamdulillah. Okey Prof, hari ini kita nak bercakap tentang Apel Q dan apa kaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Okey, Apel Q ni bukan Apple ya, Apel. Apel Q ni Apel Q ni sebenarnya adalah salah satu penganugerahan kelayakan akademik bagi mereka-mereka yang telah bekerja dalam lapangan selama 10 tahun. Terutama kalau dalam pendidikan awal kanak-kanak, dia adalah dalam konteks pengajaran, pengasuhan bersama anak-anak di taska ataupun tadika. Jadi penganugerahan akademik ini membolehkan mereka menghadiri program ini untuk mendapatkan diploma pendidikan awal kanak-kanak dalam masa 6 bulan. Ya. Tetapi bila kita sebut 6 bulan tu Zati bukan begitu mudah ya. Dia ada perkara-perkara yang akan dinilai secara lebih intensif dan juga komprehensif ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai Apel Q, yang mana tujuan Apel Q ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyamaratakan kualiti profesionalisme pengasuh, pembimbing, guru tadika agar mereka juga berpeluang untuk mendapatkan kelayakan diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi Zati dengan kata lain, Apel Q ini adalah laluan alternatif untuk program diploma pendidikan awal kanak-kanak. Selain daripada laluan konvensional, mereka perlu memenuhi kelayakan SGPM, SPM dan sebagainya. Tapi tidak bagi Apel Q ini, hanya berdasarkan kepada 10 tahun pengalaman mengajar di tempat yang diiktiraf, sama ada melalui pendidikan formal ataupun bukan formal. Itu maksud Apel Q. Faham. Ini maksudnya Prof, sekiranya seseorang tu ada pengalaman lebih daripada 10 tahun ke atas, mereka boleh apply lah. Begitu? Ya, mereka boleh apply. Tetapi apabila mereka apply, mereka akan juga dinilai beberapa aspek supaya mereka layak masuk. Dia sama juga seperti program diploma pendidikan awal kanak-kanak yang biasa di mana kita nilai. Kalau SPM itu contohnya ada atau tidak kredit. Kalau SGPM itu ada atau tidak berapa A dan sebagainya. Jadi ini laluan biasa. Tapi kalau Apel Q ini, dia dilihat kepada pengalaman 10 tahun dan mereka ini akan dinilai beberapa aspek
aspek apabila mereka menghadiri program diploma ini melalui laluan Apel Q. Betul. So adakah kelaikan yang ditawarkan ni di mana-mana universiti sebagai makluman lah pada mereka yang nak tingkatkan professionalism dalam industri ni, Prof? Okey, bagi mereka-mereka yang nak tingkatkan professionalism dalam industri pendidikan awal kanak-kanak ini, sebenarnya Universiti Segi adalah salah satunya, bukan salah satu, satu-satunya universiti buat masa ini yang telah diberi akreditasi oleh MQA. Jadi bagi mereka-mereka yang belum mendapat diploma awal kanak-kanak tetapi berminat dan telah melalui 10 tahun pengalaman mengajar, kalau ada apa-apa persoalan boleh hubungi maklumat-maklumat kepada info-info dalam talian laman sesawang seperti yang dipaparkan di skrin kita untuk kali ini. Baiklah. Dan ada juga IPTS yang akan menawarkan, tetapi saya tidak pasti bila dan di mana. Okey. Cuma yang buat masa ini Universiti Segi adalah universiti yang menawarkan Apel Q untuk program diploma pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, terima kasih Prof Datin Dr. Mariani yang juga merupakan pakar psikologi kanak-kanak dekat Universiti Segi. Seperti yang Prof katakan tadi, anda boleh dapatkan info yang tertera seperti di TV ni. Okey, baiklah Zati, sebenarnya rasa macam nak kena pergi cari Izzak lah. Tadi ada kan? Sekarang tak ada? Kita kembali selepas ini. Dah Borak Kopi Tiam. Zati cari Izzak dulu. Okey? Dah jumpa dah Zaid. Oh, berani tinggalkan Zati seorang-seorang kat dalam studio tadi ya? Bukan, Zaid dengar brrrr, Zaid keluar. Oh, begitu. Tapi terkejut juga Zaid ni sebab apa tau? Biasalah, memang kebiasaan di atas jalan beroda 2 kalau motor. Pernah lah nampak beroda 3 tapi tidak selalu. Kan? Hari ni sampai 2 ada motor beroda 3 ni ha. Tapi ni kira motor ke kereta Zaid? Ini Zaid tak tahu nak jawab soalan ni, takut salah info. Apa kata kita panggil orang yang dahsyat yang lebih tahu. Betul. Jadi hari ini kita nak persilakan Encik Hasram Mokhtar dan juga Syafiq Bahari. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh seorang ke Zaid kot? Nah. Boleh ke Zaid? Okey. Duduk Ikut motor masing-masing. Betul. Okey. Ini motor. Yang ni motor siapa Encik? Nama saya Syafiq. Siapa Syafiq? Encik Syafiq, Encik Hasram ni yang tu. Hasan. Okey. Terbaik. Ya. Tak apa bang, apa telefon apa boleh tak sini kata masalah. Tahu nak rujuk nama motor ni. Nak rujuk. Dah buat homework sikitlah. Ini kalau jadi girlfriend marah tau sebab tak ingat nama. Macam mana tu? Salah. Okey. Mungkin abang boleh kongsikanlah kepada kami pasal motor ni adalah Spider. Spider KNM. Spider K apa? KNM. KNM dia macam kata ringkasan kepada Canadian America. Canadian America. Okey. Buat di Kanada lah. Akan saya beritahu kan. Okey, maksud dia BRP dia maksud dia National Bombardier Recreation Product. It's a BRP. Okey, abang nak tanyalah, berbanding dengan motor yang beroda 2, kenapa abang minat motor yang beroda 3 ni? Satu ni impian saya punya impian. 7 tahun dah saya idamkan motor ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi rezeki pada saya lah. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau tengok dari fizikal, saya memang tak cukup inci lah. So mudahnya motor ni, saya tak payah turun kaki. Dan bagusnya motor ni, dia ada gear reverse. Jadi tak ada orang. So ini Cik Syafiq. Ya. Cik Syafiq kan? Okey. Kita nak tanya kepada Cik Asram lah. Yang ni kita tahu ni Spider. Ini pun kira Spider juga ke? Ya, Spider. Spider juga. Okey, nak tahulah apa sebenarnya, macam tadi Zeti dah tanya kan. Apa tu motor pasal beroda 3 ni. Saya nak tanya, apa kelebihan sebenarnya motor beroda 3 ni? Dia kelebihan dia ni kita bila kita Atau bawa. mic depan dekat sikit. Bila kita bawa ni kita rasa tenang. Mana kita tidak perlu tergopoh-gapoh. Untuk speed apa semua tak macam roda 2 lah. Jadi kita penat bekerja apa semua. Jadi dia boleh tenang. Tapi Cik Asram, biasanya orang bawa motor sebab dia nak cilok-cilok jam tau. Kalau tu- macam roda 3 ni macam nak cilok kan? Tu zaman muda-muda. Zaman muda-muda. Sekarang dah promo ni jadi kita tenang. Waduh. Okey. Tenang. Encik Syafiq ada jawapan untuk soalan yang cilok-cilok tadi. Apa jawapan dia tu? Okey, macam saya pula, saya akan lalu dalam tengah. Okey. Saya akan bagi horn. Okey. Saya akan bagi horn. Di mana andai kata saya akan buka lampu besar, andai kata kereta tu memberi laluan, saya akan lalu. Okey, lebar motor ni 5 kaki 3. Okey, 5 So kaki andai kata 3. saya akan berdiri dan saya tengok ada ruang, saya akan jalan.
Kenapa? Anda kata dia tak bagi lorong, tak apa saya berhenti. Sebab abang dah cakap tadi motor ni besar dia 5 kaki 3. Dia lebih kurang kereta lah Lebih kan. kurang, ya. Jadi kena bayar tol tak kalau dekat highway? Okey, sebab pasal tol ni memang tak perlu bayar. Hai, tak perlu bayar tol. Tak Okey. perlu bayar sebab dia besar. Betul. Ada laluan motor yang pernah kami guna. Kalau muat, memang muat. Okey. Tapi macam contoh di iCro, Okey. saya cuba lalu dalam motor, Tak muat. tak muat. Gesel saya beritahu. Jadi saya ghostan. Saya lalu ke bahagian tol. Saya tengok bahagian guard yang last kali. Dia ni sebenarnya kalau pulang pada individu tu lah. Yang ada kalau ada orang lah. Dia akan buka kalau dia nak buka lah. So kalau tak buka, saya akan turun. Suruh dia buka. No, sebenarnya tol ni, gate ni, kalau orang bayar dia naik ke atas. Betul. Tapi kalau orang tak bayar yang lari, dia tolak je ni. Jadi saya turun, saya tolak je. Saya tolak. Lepas tu saya tutup balik. Okey, Kalau ada orang, kita- saya lemparkan senyuman. Kita kena bagi tahu pada penonton. Kita tidak tahu kan boleh atau tak boleh sebenarnya. Tapi ini perkongsian Cik Syafiq sendiri. Ya. Betul, kita berdasarkan tak kita tak pengalaman nak lah. kata macam itu yang betul ataupun tidak, okey. Ya, ya. Itu cara Cik Syafiq, kita tak tahu. Okey, Cik Asram nak tanyalah kenapa okey dulu macam tadi Cik Asram kata, otak muda-muda. Sejak bila minat motor besar gini? Sejak daripada kecil lagi sebenarnya. Jadi sebelum ni saya pakai yang roda 2. Okey. Jadi dah berasa yang roda 3. Mana kelebihan dia tu ada masing-masing lah. Roda 2 dulu pakai kapcai biasa ke atau ada chopper ke, cafe racer ke? Chopper pun pakai, macam Goldwing tu pun pakai. Tu last yang ni lah. Yang ni untuk kira insya-Allah masa- yang terakhir ke apa? Insya-Allah yang terakhir ke atau ada Mungkin plan? lah kalau ada rasa-rasa mungkin lah. Sudah habis lah kot. Untuk roda 3 last lah. Macam tadi Cik Syafiq dia kata kalau macam yelah kalau motor biasa roda 2 ni kalau terganjak ke depan sikit itu boleh ke belakang dengan kaki Reverse, kan. Kalau motor besar gini dia ada reverse dia sendiri ke apa? Ya ada reverse sendiri. Maksudnya press juga dia reverse gitu. Ya. Okey. Okey, Encik Asram, daripada segi maintenance pula, macam mana? Sebab saya pastilah motor ni harga dia mahal. Selalunya kalau motor mahal, mesti maintenance pun tinggi. Ya, maintenance ni agak tinggi jugalah. Kalau Tinggi untuk- roughly berapa? Okey, bukan dah 7,800 ke 1,000 lah. Sebulan. Sekali servis. Sekali 9. Sekali So, servis. untuk tahu tayar belakang saja, original, berharga dalam RM1,800. So, the rest tu tak payah tanya lah, mungkin lebih daripada tu lah. Ya. Best tak bawa orang? Bawa orang tu siapa? Siapa? Orang rumah ke orang luar? Orang rumah lah. Takkan orang luar. Tak, cara tanya macam pernah bawa orang lain. Itu. Motor tak ada orang lain tu. Memang best. Memang best lah. Seronok. Dia- Keselesaan. Dia ni speaker ni radio. Speaker. lah. Ya, radio. Dia built in. Oh. Built in. Ya. Kira dia macam touring bike lah, betul? Dia motor comfort lah. Comfort. Relax saja kan, santai. Kelajuan memang kata orang tanya laju tak, memang laju. Betul, dia lebih daripada berapa cc? Sisi dia saya rasa 989. Tapi pihak JBJ kira dalam 1000 cc lah. Faham. Okay. Tadi kita tanya Cik Syafiq lah kan. Ni kita nak tahu Cik Asram. Cik Asram ni nampak macam kalau dalam kelas dia lah macam ketua kelas. Macam Cik Syafiq ni dia macam dalam kelas dia paling nakal kat sini. Ya betul. Ataupun Okey, bendahari. nak tanya Cik Asram lah kan. Macam tadi Cik Syafiq kata tol tak bayar apa semua. Betul ke tu? Kita nak kesahihan yang betul-betul sebenar-benarnya. Tantul tu memang tak bayarlah. Okey. Kadang-kadang tu saya masuk tak lepas dia punya palang. Aha. Jadi kadang-kadang tu dia orang buka lah. Dia buka dia punya gate tu. Oh. Jadi kalau saya nak bayar pun dia kata tak bayar. Dia pun buka. Betul lah. Tapi lah Zack, itu- sebab Zeti rasa dia macam mana pun Saya dia still kira ni saya orang baik sikit kot. Orang baik sikit. macam mana pun dia tetap motosikal. Sebab macam superbike dia tetap 1000 cc. Betul tak? Betul Zeti. Tapi itu kalau ada orang. Sekarang kan kita banyak pakai kad lah apa semua kan. So macam mana tak ada orang macam mana nak? Dekat bahagian kiri sekali lah kot. Kiri sekali. Yang tepi sekali. Dia akan ada Sebab penjaga memang tol yang akan ada orang, Di bahagian kiri Seorang. tu memang kadang-kadang ada ruang untuk macam ada tolak kon kan. Betul. Kita boleh tolak kon tu. Yang ni Saya yang takut nak nakal percaya lah, Cik yang ni. Syafiq ni. Siapa suruh bayar? Dia guna je tetik-tetik Yelah. ni penonton kita pun pergi buat dah. Tak pasal-pasal kena menjawab. Dia ada jugalah. Kadang-kadang kalau dia tak buka, dia akan telefon ke bos dia. Dia kata motor roda 3 ni macam mana? Okey boleh buka, boleh jalan. Bagi dia betul. jalan. Betul. Macam tu lah. Okey, satu soalan lagi untuk Encik Hasram. Kenapa tu kita panggil cover set lah? Kenapa pilih macam harimau tu? Kan spider, pilihlah Spiderman ke. Dia kira antik sikit lah. Mana kalau ikut highway, maknanya penglihatan akan carilah. Pasal harimau dah terlempar. Aduh, dia power.
Ni power punchline last minute gini. Ya, maksudnya dalam diam ni Encik Hasram ni dia berjiwa harimau. Dia berjiwa harimau. Okey, tapi kalau nak start boleh rasa slow-slow. Boleh start? Boleh. try start Kita lah. nak dengar. Kita dengar Cik Syafiq dulu. Kena tekan Tapi yang menarik beberapa juga ni, alat dekat helmet tulis #mak tengok je. Nak tengok. tu saya Okey. boleh hashtag. Okey, tak apa. Boleh start. Jom, Boleh. bismillah. Okay, Kita start. tunggu beberapa minit. Okey. Oh, dia kena bagi buka panas dulu enjin Macam dulu. helikopter tak? Wah. Oh, bunyi pun sopan. Dia macam, tahu tak motor ni Zat, dia remind Zati kepada apa? Dia remind Zati kepada jet ski. Jet ski Dia Tepat macam sekali. jet ski. Kalau tengok tapi pada bunyi dia tak potongan dia adalah macam jet ski. terlampau kuat Kan? sangat. Dia ada radio, dia ada Tapi radio. kalau dah tukar Oh, ada radio. Okey. Exhaust tu. Saya dah dengar Bawah radio. tu macam Tengoknya tu, motor ni. macam tu. Ah. Kalau ada hujan, saya tengah duduk hujan, saya boleh naik ke atas Michelin lah. Turun naik lah. Jadi kuranglah basah dia. Oh, Ini model RT saja. I see. Okey, lepas satu lagi, kalau saya dalam keadaan basah kuyup, Aha. saya tekan alat untuk memanaskan sama ada tangan atau Oh. punggung. Okey. Seat saya akan Maksudnya? panas. Ini untuk kita panaskan tangan. Jadi handle Ada kita jadi heater. panas lah, heater. Dan ini untuk berduduk. Faham. Ya. Okey, rasanya kalau kita duduk sembang dengan Cik Syafiq dengan Cik Asram ni memang tak habis lah sebab memang motor mereka menarik, motor beroda 3. Tapi ni kita nak kongsikan bersama dengan penonton Borak Kopitiam. Macam di awal pagi tadi Zetia dia kata dia merupakan seorang wanita yang suka bermotor dulu. Ni hari kita nak kongsikan sedikit video. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Nasha Ejra binti Muhammad Barudin, berumur 26 tahun dan saya seorang pengacara dan juga pengulas di perlumbaan Capri. Mungkin Nasha boleh kongsikan tak sebenarnya sejak bila dan bagaimana Nasha boleh minat dalam dunia pemotoran ni? Sebenarnya saya sebelum jadi pengacara dan juga pengulas, saya seorang pelumba dan saya mula berlumba di perlumbaan Capri pada tahun 2009. Masa tu umur 14 tahun, tapi sebenarnya saya start betul-betul mula berlumba waktu 10 tahun. Masa tu saya start dengan pocket bike. Sebenarnya saya tak minat pun perlumbaan, nak jadi pelumba ke apa semua tak minat. Tapi masa tu saya nak teman adik lelaki saya, mindset saja je. Tapi dari teman-teman tu datang minat, itulah terus jadi seorang pelumba. Lama jugalah saya berlumba. Ada dalam 12 tahun macam tu lah sebelum saya jadi pengacara dengan pengulas dekat Capri sekarang. Untuk motosikal ni ada macam-macam kategori kan. Ada yang superbike, cafe racer, scrambler dan macam-macam lagi. Jadi antara kategori-kategori ni mana yang menjadi favourite Nasha sebenarnya? Kalau nak ikutkan memang yang sekarang ni lah yang saya terlibat memang perlumbaan orang kata berbasic seperti perlumbaan Capri, MSBK, ARC. Memang saya minat dengan perlumbaan ni sebab kalau nak ikutkan dekat rumah saya tu saya dibesarkan dengan dunia perlumbaan. Sebab ayah saya dulu, ayah saya seorang mekanik, ada bengkel dulu. Lepas tu pernah ada satu pasukan dekat perlumbaan dan adik saya lelaki pun seorang pelumba lagi. Macam mak pun terlibat juga sebab mak sentiasa ikut saya pergi berlumba. Sampai sekarang adik saya pelumba, dia still ada. So kita orang dekat rumah tu memang membesar dengan dunia perlumbaan. Kalau nak ikutkan kat rumah saya memang banyak gila motor. Saya ada motor Capri, motor saya sendiri ada dua buah motosikal. Lepas tu ada motor jalan, motor YC2 125 RZ. Tapi kebanyakannya tu motosikal adik saya lah. Saya ada dua buah je. Yang tak ada sekarang ni superbike je. Mungkin kami sumpah. Stigma lah motosikal ni tidak sesuai untuk kaum wanita. Jadi apa pandangan Nasha terhadap perspektif itu? Bagi saya yang orang kata perempuan tak sesuai dengan sukan pemotoran ni memang sebenarnya tak sepatutnya lah sebab kita sebenarnya lelaki ke perempuan kita boleh je lakukan aktiviti lasak. Jangan rasa macam tak boleh ni, tak boleh. Tak, sekarang ni perempuan takkan kena duduk dekat dapur je kan. So mana-mana yang kat luar sana, kalau rasa minat teruskan. Yang paling penting minat, kena usaha and then konsisten lah untuk berada dalam sukan yang dimonopoli oleh kaum lelaki.
Terima kasih Nasha sebab sudi luang masa dengan kita hari ini. Minta maaf kacau cuti sebab kita dapat tahu yang Nasha sebenarnya tengah bercuti sebenarnya. Minta maaf sangat. Tak apa. Dia ni borak kopi tiam okey je. Yang penting peminat-peminat suka bermotoran kau boleh tengok Kapri Finale tau kat Sepang 17 hingga 19 Disember nanti. Okey, terima kasih. Alamak. Zek baru tahu bila Zeti cerita dia rupanya dulu pelumba motosikal. Betul. Lepas tu dia aksiden. Patah kaki sekarang dia jadi host untuk dia motor. lebih pentingkan rasanya keselamatan diri lah kot. Betul. Tapi memang hebatlah wanita dan juga motosikal sebab selalu orang fikir kalau motor je orang kaitkan dengan lelaki kan. Tapi sebenarnya ada juga orang dekat Malaysia ni yang merupakan wanita lebih hebat. Ya ke bila Zeti? bercakap pasal motosikal. Tapi memang ada lah. Dulu zaman-zaman Zek muda-muda kecil-kecil dulu. Kalau motor Zek teringat era Fazira. Itu dalam betul juga Abdul Ziana Zain. Sekarang Elizad bawa motor besar. Betul. Tak lama lagi Zeti tiba. Jangan motor orang Zek. Pasal-pasal live TV tu macam tu. Okey, so tadi kita dah bersembang pasal motor beroda tiga. Kita ada Cik Syafiq dan Cik Asram dan sebagainya. Ini Zek rasa memang antara yang paling famous lah kalau dekat atas jalan kan. Yang kalau wanita-wanita tengok pun macam wow. Oh iya ke? Wow. Betul ke wanita tengok dia wow? Yalah. Kita panggil tuan-tuan dia boleh tak? Boleh, kita tanya. panggil Naim dan juga Syafiq. Halo. Mari. Sini, diri kat motor masing-masing. Okey. Ini motor Naim. Okey. Ini motor Syafiq. Betul? Okey. So, tanya soalan tu Zeti. Betul ke? Munir Syafiq sana. Munir, Naim. sorry. Betul ke? Munir, kalau bila wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan bila tengok bawa motor macam ni, mereka akan macam automatically macam, "Hai, boleh slide into my DM." Betul tak? Betul ke? Tak ada. Kau bini kau marah kan dengan aku. Bahaya. Kita je perempuan lah, saya tak pernah lagi lah macam tu. Ya ke? Kalau sebelum ni masa kenal isteri? Tak main motor lagi. Oh, tak main motor. Bagus jawapan dia, bagus. Dia lain. Tak. Jangan Zeti, main dia motor lain. sebab perempuan. Jangan apa? Jangan main motor sebab perempuan. Jangan main motor sebab perempuan, okey? Itu kena penting. Bagus lah. Bagus lah. Biasa kalau kita tengok, orang nampak dress up macam bad boy apa semua. Tetapi Alah, dekat National TV boleh ada yang tu. Gelak tu tak ada betul. Okey. Tak main Ni perempuan, kita dia main nak motor. tanyalah. Mungkin Naim boleh jawab dulu. Ya, saya. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton kita Borak Kopi Jam ni motor jenis apa? Ini jenis Triumph Scrambler. Kalau nak tahu dia punya jenis dia ni, sesuai bawa off-road juga. So dia semi off-road. Okey. So dia tak terlalu off-road yang teruk, tapi dia boleh. Tak terlalu off-road yang teruk. Maksudnya bukan macam off-road MX yang lah. jenis lompat-lompat MX kan. okey, Tapi okey. kalau jenis jalan batu-batu, tanah-tanah, dia best. Dia Betul. seronok. Sebab nama dia Scrambler. Tapi Ya, saya saya. tengok juga macam mana Scrambler. Okey. Faham. Dia semi off-road. Patutlah ada Zek tengok video kat Instagram kan. Diorang main macam buat apa tu, drag dekat pantai. Motor-motor gini lah. Ya, sebenarnya tak. Kita orang ni sebenarnya datang daripada grup motor yang sama. Grup motor kita ni, aktiviti kita akan cari race yang dekat pantai. Cuma Race bukan motor ni yang kita orang bawa. Bukan motor ni. Kita orang ada motor yang lebih kecil untuk buat main belasah. Okey, tapi motor yang lebih kecil tu adalah tak boleh pakai kat jalan raya Tak boleh. Betul? Betul. Sebab dia ada road tax tak? Ke dia memang buat saya untuk boleh je. main untuk race tu saja? Dia ada road tax tapi kita orang dah macam tak bawa kita orang memang motor buat tu untuk dah race je. dipotong, so structure dia dah tak kuat. Okey. Itu bercakap pasal motor Naim. Ya, saya. Ini motor Munir pula? Boleh kongsikan kita ni adalah Harley Ni Davidson. Scrambler ni apa? Ini Harley Davidson FXC Easy tahun 78. Ini adalah yang lama ah. Ini lama 78. Kenapa minat motor yang macam ni? Sebab selalunya orang kalau pakai Harley Davidson suka macam Road King Classic. Dia sebab saya more tu dalam custom punya scene. So Harley ni dah is the top lah. Kita dah pakai Harley dah cukup dah habis lah. Betul. Tapi itu jawapan Munir. Naim ni dia macam banyak benda tersurat dalam hati Dia dia. macam ni tau. Motor ni ada banyak jenis. Ada Okey. superbike, ada motor baru, ada motor lama. Betul. Motor lama ni dia banyak buat masalah. Jadi Tapi- suka masalah. Tapi dia macam awet cun yang dia banyak buat masalah tapi kau cuba nak kenal dia. Itu So sampai satu hari kau belajar handle dia. Hui. Itu je. Naim ni best lah. Dia kata jangan main motor sebab perempuan. Tapi dia punya perumpamaan dia kena letak perempuan. Kena buat tak buat. Tapi maksudnya kita tahulah Naim ni orang macam mana. Dia adalah orang yang sukakan masalah. Dia suka selesaikan masalah Tak, kan. sebab kadang-kadang rasa tak selesa tu buat kita lebih Kenal. berani, lebih nak belajar.
So, Munir, mungkin motor ni memang tak boleh nak dapat lagi dah kalau yang baru kan, betul? Betul, tak dapat. Jadi kalau nak beli sekarang harga motor ni berapa? Dalam range price dia 90 to 100 lah. Uish, Lagi 90 mahal 100,000. 90 to 100. Mahal. Dia punya value tu disebabkan klasik ke macam Sebab mana? klasik, sebab AP apa semua lah. Oh, yelah, lepas tu dah buat itu ini tu lah. Buat semua. Okey, selain daripada motor yang Munir bawa hari ni, ada tak motor-motor collection yang lain dekat rumah ke, dekat bengkel ke? Ada, saya ada lagi 1, 2, 3, 4. Okey, 4 lagi tu. Macam ini sebutlah kerja apa ni motor yang ada tu. Maknanya kalau 4 motor 400,000. Tak adalah, yang lain tu motor kecil lah. Itu aset beku tu, aset cair tak tahu lagi macam mana. Okey, so apa lagi 4 motor yang ada tu? Saya ada satu Yamaha SR 400, itu tahun 70-an juga. Oh, memang suka motor-motor Lepas klasik. tu ada 2 Honda CG lah. Honda CG. Honda CG dengan satu Yamaha DT. Ah. Yang enduro. Okey, Naim, kita nak tanya. Biasanya saya biasa dengar orang main custom motor ni kan. Tapi yelah, kita trial ni bukannya motor RM1.2, ni mahal. Betul, tapi dia masih lagi motor yang basic. Bila saya cakap basic, bila compare dengan motor moden, dia tak banyak technological advancement. Okey. Maknanya kalau nak main, andai kata kita nak buka tank ni, nak tukar tank lain, senang je. Dia tak banyak, sistem dia tak complicated. Sebab tu seronok custom motor macam ni. Tapi berani ke dah beli motor mahal? Lepas tu Atas nak diri buka sendiri. atas diri sendiri. Sebenarnya Sebab tu kita orang motor macam ni, kita main macam ni je. Tapi kalau tengok motor racing kita orang, habis kena potong. Oh. Okey. So, bila sebut kita orang tu, dia siapa sebenarnya? Oh, Buraga Cycle ni lah. Total dalam tim ada berapa orang? Ada about 30 kot. Kelang Valley, Ipoh, Penang. Cuma kita orang banyak kawasan lain macam Ipoh. Ada juga lah. Dalam tu semua lelaki saja ataupun ada perempuan juga? Seorang je perempuan. Seorang je perempuan. Perempuan buat motor jenis macam mana? Macam ni juga ke? Kecil sikit. Kecil sikit. Okey. I see. Tadi bila bercakap pasal buat modifikasi, berapa banyak dah duit habis sebenarnya? Okey, macam Jangan Munir, tanya. berapa banyak dah habis untuk Dia motor kalau ni? buat hobi Nanti isteri ni, tahu. kita tak macam tak ambil lah. Macam Zack cakap campak tadi je dah. lah. Janji kita dapat apa yang kita nak lah kan. Sebab main motor, nak main-main je duit kita boleh cari kan. Wah, main motor dah main-main je. Mana puan isteri kepada Encik Munir ni betul ke? Oh, saya jaga. Bini kita jaga. Dia macam ni lah, maksudnya setiap kali nak bagi duit kat motor, nak modify kan, isteri kena bagi juga. Contoh buat motor 2,000 kena bagi isteri kan. Betul, So dia 4,000 keluar betul, sekali. macam Naim tadi kata, beras kita beli tapi dia kena ingat siapa yang suruh beli beras tu. Tapi jangan tanya kot pasal duit yang spend, sebab macam mana pun setiap lelaki ada benda dia main je. Betul, betul. So untuk kita orang just decide. Kita orang nak tabur kat sini. Jangan risau. Dia serius, dia takut. Kan? Disclaimer. Dia macam takut kita nak suruh benda lain. Okey, dia nak tanyalah Munir. Buat mereka yang macam nak berjinak-jinakan, dia minat tapi dia tak tahu macam nak buat. So adakah penting untuk kita join community dulu atau kita angkat motor dulu? Dia first mula either one lah, angkat motor ataupun join community lah. Tapi kalau kita dah start main, kita kena ada kawan lah. Sebab kau boleh tak ada kawan kalau kau tak main motor. Tapi kalau kau main motor, kau kena ada kawan. Tambah motor lama lah. Tapi rule of thumb juga, kena ada lesen dengan helmet. Itu wajib lah. Itu benda wajib dulu. Wajib lah. Wajib. Naim dengan Munir duduk area mana? Saya bangsa. I see. Oh, Damansara. So kalau motor-motor macam ni, dia sebab saya nampak tau. Kalau geng-geng buat motor macam ni, dia ada satu tempat. Macam ada yang pergi Paklan, ada yang pergi kat sini, kat sana. Dia lepak lah maksudnya dia macam bukan, tu. dia buat motor, tempat buat motor. Oh, okey. Itu kena berkawan, baru tahu kat mana nak buat. Dia So- tak banyak tempat lah. Oh, dia memang tak ada spesifik Macam kau motor gini, kau pergi tempat ni. Ada motor gini, tak ada Tak Ada pun, tak? jangan resist. Jangan racing. Layan je semua. Baru nak tanya tadi sebab kadang orang dia minat tapi dia takut. Dia rasa Betul. macam nanti orang judge ke. So korang okey lah Kita okey. Kita orang okey sebab hakikatnya kita orang pun main motor kecil je sebenarnya. Faham. Semua start main motor Semua kecil start, kan. kita start Bukan racing start je. Ali terus kan. Start main motor kecil dan upgrade. Dah tu lah. Okey. Mantap. Okey. So, kita nak tanya selain daripada motor, yelah kita dah tahu scrambler boleh bawa off-road apa semua kan. Lepas tu yang macam yang ni Harley Davidson punya tahun 70-an. 70-an. Dekat mana dapat motor kita nak beli motor yang betul, macam mana kita nak tahu this is the best one? Dia research lah. So, motor ni dia bawa masuk dari US. Okey. Tapi ada owner sebelum ni lah. Saya beli kat owner je lah. Oh, kira owner tu jual lah dia dah. dia jual. Okey. Dia point dia best bila kita tahu sejarah dia datang dari mana. Macam katalah dia cakap tadi bawa masuk dari US. Siapa yang bawa masuk? Nama atas geran, nama first siapa? Macam mana dia jaga motor? So benda-benda tu yang kita nak tahu.
lagi banyak kita tahu, lagi confident lah kita nak beli. Macam tu. Naim ada YouTube channel? Ya saya. Ada? Dah agak dia pandai cakap ni. Dia punya Okey. karakter luar biasa. Bolehlah promote YouTube channel. Silakan Naim, silakan. Okay, sebab Okey. saya buat konten kat YouTube kebanyakannya pasal kereta dan motor lama. I see. Sebab kat Malaysia ni kita sebenarnya banyak dengan benda tu, tapi kita bila buka YouTube tak susah nak jumpa kan orang nak cerita pasal kereta-kereta lama. Sebab saya faham content creating kereta baru ni ada market dia. Betul. Tapi sebenarnya orang macam kita ni yang enjoy kereta-kereta lama, motor lama. So kalau korang nak tengok review kereta lama, motor lama, korang tengok Power On dekat YouTube. Power On. Okey. Okey, so Itu- sambil-sambil tu bolehlah Munir kongsikan Instagram, Naim pun kongsikan Instagram dekat penonton kita yang nak follow. Munir dulu. Saya punya personal MQQNEYYYY.78. Wow. Oh Kalau- ni. Ni yang macam kita ni saya saksikan. punya. Oh ada. Kalau kita orang punya official social club, Buraga Braga Cycle lah. Cycles. Okey. Kalau Naim pula? Saya, Instagram saya Naim Fadli. Ni ramailah ni, ramailah pengikut dia. Tak cukup ramai. Nanti ramai lah ni. Ini kalau suruh dia buka DM dia sekarang ni ramai ni. Betul, tapi yang gadis-gadis jangan cuba ya. Mereka dah berkahwin. Dua-duanya dah berkahwin. Nampak je bujang muda-muda Dah penuh. panjang ini. Dah kahwin dua-dua ni. Dah penuh maksudnya ada 4 ke macam mana? Tak nak. Satu je nak isi. Satu je isi. Zeti berani statement. Tadi nama apa geng ni? Buragas. Dia orang ada satu lagi. GTB. Apa tu? Geng takut bini. Alright, terima kasih Munir. Terima kasih Naim. Terima kasih Puan. Semoga dimudahkan segalanya. Kirim salam dekat semua geng-geng Buragas Cycle kat luar sana. Alright? Alright, terima kasih. Baiklah guys, ini juga nak kongsikan sempena dengan sambutan ulang tahun Aeon yang ke-37 bertemakan Sayap Bagimu. Aeon menerbitkan beberapa buah rancangan televisyen di bawah program Sayap Bagimu iaitu Aeon Raikan yang merupakan program bual bicara dan Aeon Bagaimana Kalau sebuah sitcom. Rancangan-rancangan ini bermula 9 Oktober hingga akhir tahun menerusi TV3 dan saluran YouTube rasmi Aeon Malaysia. Jadi nak tengok boleh terus pergi ke YouTube/Aeon Retail Malaysia. Itu adalah YouTube channel mereka. Baik. Jadi kita telah kongsikan anda 3 roda, motor 3 roda. Lepas tu Betul. kita ada Triumph dan Harley semua kan. Davidson. Jadi kita menantikan gambar-gambar daripada penonton kita. Boleh kongsikan di ruangan chat Facebook. Ya. Kita lihat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Baik, itu dia. Kita dah kongsikan macam-macam bersama dengan anda dan kali ini istimewa segmen kali ini kita bersama dengan Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar merupakan seorang pengurus besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran untuk PTPTN. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Tuan. Okey, baik Puan, kita nak tanya sebab ialah dalam bajet 2022 kita tahu dan ramai rata-rata rakyat tahu di mana kita ada diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Dan kita nak tanya kepada Puan, PTPTN ini kira antara agensi yang paling serasi dengan perubahan masa dan pelbagai cara dan kaedah yang telah difikirkan dalam usaha untuk memberikan yang terbaik dan sebagainya kan. Dan salah satu usaha yang macam saya katakan tadi adalah melalui pengumuman bajet 2022. Right? Yang di mana mungkin Puan boleh terangkan serba sedikit mengenai perkara tersebut. Okey, pertamanya terima kasih kepada pihak TV3 dan juga Z. Okey, sebagaimana yang kita maklum PTPTN merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan tiada pelajar yang layak memasuki IPT tak dapat masuk kerana masalah kewangan. Okey, itu penubuhan PTPTN. Jadi melalui pembentangan bajet 2020 pada Oktober yang lalu, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan insentif diskaun bayaran balik kepada peminjam-peminjam yang telah bermula mulai 1 November dan sehingga 30 April 2022. Jadi diskaun bayaran balik yang diumumkan oleh kerajaan ini akan memberi manfaat kepada 1.67 peminjam PTPTN. Jadi mungkin saya boleh jelaskan, kongsikan apakah diskaun bayaran balik yang telah diumumkan oleh kerajaan. Yang pertama adalah mengenai diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah diskaun 12% untuk bayaran 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga adalah diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual bayaran balik yang telah ditetapkan. Inilah komitmen PT-PTN. Komitmen PT-PTN ini sebenarnya adalah selari dengan plan strategik PT-PTN 2021-2025 iaitu melalui teras ketiga di mana PT-PTN akan menambah baik pengurusan kutipan balik pinjaman yang lebih efektif. Inilah yang orang kata menunjukkan keprihatinan PT-PTN dan juga kerajaan kepada para peminjam agar peminjam-peminjam dapat membuat bayaran balik pinjaman mereka. Alright, betul Puan. Dia sebenarnya menarik insentif diskaun yang diberikan ni Puan. Dan kita nak tanya, mungkin terutama sekali penonton Borak Kopitiam yang merupakan peminjam PT-PTN. Mereka mungkin tertanya-tanya, apakah syarat yang melayakkan mereka untuk mendapat insentif ini dan bagaimanakah cara untuk mereka membuat permohonan? Okey, pemberian diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN ini sebenarnya terbuka kepada semua peminjam yang mempunyai hutang pinjaman dengan PT-PTN. Jadi bagaimana peminjam untuk mendapatkan diskaun ini mudah sahaja. Yang pertama, peminjam yang ingin membuat penyelesaian penuh pinjaman ataupun ingin membuat penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang perlu terlebih dahulu mendapatkan pengesahan baki hutang melalui portal rasmi PT-PTN ataupun dengan menghubungi eksekutif pemasaran kami di seluruh Malaysia. Kami ada lebih kurang dalam 450 eksekutif pemasaran seluruh Malaysia. Boleh hubungi mereka dengan mendapatkan nombor telefon mereka melalui portal rasmi PT-PTN. Dan seterusnya, setelah mendapat pengesahan baki hutang yang terkini daripada PT-PTN, bolehlah membuat bayaran melalui mana-mana saluran bayaran yang disediakan oleh PT-PTN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai peminjam yang ingin membuat bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus. Hendaklah membuat permohonan terlebih dahulu melalui portal rasmi PT-PTN juga, mudah sahaja, hanya secara online. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga ingin kongsikan di mana peminjam yang sedang membuat bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus masih layak mendapat diskaun 10% tertaluk bayaran balik tersebut diterima oleh PT-PTN dalam tempoh diskaun diberikan iaitu mulai 1 November 2021 yang lalu dan sehingga 30 April 2020. Okey, di mana insentif diskaun ini kita akan kemaskini dalam penyata peminjam pada akhir setiap bulan dan peminjam sebenarnya boleh menyemak penyata masing-masing 7 hari bulan-bulan berikutnya untuk melihat berapa diskaun yang diperolehi di penyata masing-masing. Jadi di sini juga saya ingin kongsikan kepada peminjam di luar sana bahawa peminjam yang membuat penyelesaian hutang daripada berbagai saluran seperti KDBSP atau juga bank layak menikmati diskaun 15% dan juga 12% tersebut sekiranya penyelesaian hutang atau bayaran dibuat dalam bulan yang sama. Jadi saya nasihatkan kepada peminjam agar membuat bayaran selewat-lewatnya setiap bulan tu selewat-lewatnya 27 hari bulan pada bulan berikut agar diskaun itu dapat sebab kita dapat bayaran pada bulan yang sama. Okey, itu kira nasihat daripada Puan Wan kan. Tapi yalah sebelum kita mengakhiri sesi temu bola ini kita nak tanya Puan Wan sendiri. Mungkin Puan Wan sebagai wakil daripada PT-PTN ada kata-kata maupun harapan kepada semua peminjam PT-PTN di luar sana supaya jangan lepas peluang yang diberikan ni Puan. Betul Zeki, semoga dengan pemberian diskaun bayaran balik ini mendapat orang kata mendapat pandangan positif daripada semua peminjam-peminjam PT-PTN agar dapat membuat bayaran balik dengan lebih konsisten. Jadi selain itu kita harapkan insentif yang diberikan ini meningkatkan kesedaran kepada peminjam-peminjam di luar sana yang sudah bekerja sama ada bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta agar membuat bayaran balik secara konsisten sama ada melalui potongan gaji ataupun melalui debit terus. Jadi dengan berbagai usaha yang telah kerajaan buat dan juga PT-PTN, kami mengharapkan peminjam-peminjam kita di luar sana mengambillah peluang ini untuk membuat bayaran balik demi generasi yang akan datang. Jadi pada saya untuk sebarang pertanyaan atau info lanjut para peminjam boleh hubungi PT-PTN melalui saluran-saluran yang telah kita sediakan seperti boleh layari kita punya portal iaitu di www.ptptn.gov ataupun menghubungi line kami di 0321933000 yang beroperasi setiap hari Isnin hingga Jumaat dan juga atau boleh menghubungi kami portal live chat kami atau e-aduan kami di
portal rasmi juga, atau menghubungi eksekutif pemasaran kami di seluruh Malaysia, atau boleh juga melayari media sosial rasmi. Maknanya untuk berhubung dengan PT-PT amat mudah, dan kami sedia membantu apa jua persoalan untuk memudahkan para peminjam membuat bayaran balik. Okay. Alright, terima kasih banyak Puan Wan di atas perkongsian itu. Jadi itulah dia antara bajet 2022 iaitu diskaun bayaran balik pinjaman PT-PTN. Dan tadi, sebentar tadi Puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar merupakan pengurus bersakanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Permasaran. Terima kasih banyak-banyak Puan Wan. Alright, terima kasih. Kita ada ni. Okey, kita kembali lagi dalam kita punya dalam kita punya topik hari ini, motor. Alright. Kita tak nak cakap banyak, sahabat kita Kokok dah sediakan satu bingkisan yang luar biasa. Jom kita sama-sama saksikan. Alright, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk follow rapat Kelab Sungai Buaya Bikers untuk memberi sumbangan kepada Mahat Tahfiz Darul Quran Kampung Sungai Buaya. So, pelbagai aktiviti yang kita akan kongsi selepas ini, marilah kita tengok. Apa aktiviti hari ini sebenarnya? Kami lebih kurang selamai 18 ahli daripada Sungai Buaya Bikers. Kami buat program charity ride iaitu menyampaikan sumbangan kepada anak-anak tahfiz Kampung Sungai Buaya. Program ni dah lebih kurang sebulan kami plan. So, collection di kalangan ahli-ahli kelab tu sendiri, collect duit. Lepas tu kami dapat beli barang-barang hari-hari dan kami berhubung terlebih dahulu dengan pihak Mahat Tahfiz apa yang mereka memerlukan. Jadi, barang-barang yang diberikan pada ini adalah berdasarkan kepada barang-barang yang mereka perlukan. Boleh ceritakan juga sebenarnya sejak bila aktiviti ini dijalankan? Mungkin ini menjadi rutin aktiviti. Sejarah dia, kami Sungai Buaya Bikers ditubuhkan lebih kurang dalam 10 tahun yang lalu dan kami sering membuat program-program charity ride ini. Sebelum tu kami pernah buat program untuk bersama-sama dengan anak yatim, program berbuka puasa bersama-sama yatim. Jadi boleh katakan rutin lah, at least kurang setahun satu kali program lah. Selalu akan beri sumbangan ni kepada siapa sahaja dan apa sumbangan yang akan diberikan? Kami ada AJK yang menguruskan perkara ini. Maknanya kami fokus kepada apa yang mereka perlukan daripada kami beri, daripada membazir, dan biar kita bagi perkara yang betul-betul mereka perlukan. Contohnya macam keperluan beras, gula, susu, tepung. Dan kebetulan pula macam Mahat Tahfiz ini keperluan yang segera mereka adalah barang-barang untuk mencuci. Macam penyapu, getah paip, apa semua. Jadi dia punya apa yang dilihat tu adalah untuk hari inilah. Mungkin perkara positif lah yang abang boleh share dan cerita. Apa yang abang dapat daripada aktiviti hari ini dan Ride Sambil Beramal ni? Program yang positif untuk kita dapat bersama-sama dengan kawan-kawan, kita dapat silaturahim dengan kawan-kawan dan juga macam contohnya kalau macam kami pergi program Mahat Tahfiz ni, ialah mereka belajar dan kami juga dapat menghiburkan hati mereka lah dengan bawa-bawa dan beri kata orang sebagai motivasi untuk kehadapan untuk membuat perkara-perkara positif. Contohnya macam memiliki motor yang boleh join program-program yang macam ni lah. Kata orang, dan saya pun berdoalah semoga anak-anak yang mana berminat dan memiliki motor besar ni berusaha, rajin belajar. InsyaAllah satu hari mereka juga dapat memiliki dengan jentera berkuasa tinggi ni. Alhamdulillah akhirnya selesai juga memberi sumbangan peralatan mencuci untuk pelajar-pelajar Mahat Tahfiz ni. Ini antara aktiviti lah yang elok untuk dicintai oleh orang di luar sana. Kiranya sambil ride, sambil beramal. Sungai Buaya! Mahat Tahfiz! Alhamdulillah. Kokok join charity ride tu. Yeah. Rasa-rasanya Kokok reti bawa motor ke tak Kokok reti rasanya. Kokok reti bawa motor? Tahu. Dia tahu bawa motor. Dia kita punya floor manager hari ni. Okey. Baiklah, bercakap pasal motor hari ni, kita juga bersama dengan adik Muhammad Aidil Zarik sekarang ni dalam segmen Bila Besar Nanti. Adik Aidil juga merupakan pelumba Mini Capri Junior. Hai, selamat pagi. Dek, adik mute ke? Allah, tak dengar. Hello. Okey, tak apa. Normal. Itu biasa. Itu biasa. Kalau online ni pun semua mesti kadang-kadang audio naik turun. Tapi best tak bila bercakap pasal Capri ni? Sebab kecil-kecil lagi kan. Orang dah join dah. Zeti memang minat
Sebab nampak Zeti kalau sebut Capri ni memang excited. Capri, MotoGP, World Superbike, tu antara benda-benda yang saya selalu tengok bila hujung minggu lah. Tapi sekarang dah ada borak kopitiam, kita fokus pada borak kopitiam. Kalau bola? Bola pun minat juga. Bola sebab suami ke memang minat? Memang minat juga. So motor dan juga bola adalah dua benda yang Zeti minat sebab Zeti ada kakak seorang je dan ada 5 orang abang. So masa kecil, masa mereka jaga Zeti, nak tak nak kena tengok motor ataupun bola. Tak pasal-pasal Zeti tahu Zeti ni bongsu. Alright, tak apa. Jadi Zeti kecil-kecil bongsu, bila besar nanti nak jadi itu tiba-tiba jadi host, jadi tapi Zeti ada satu lagi impian nak jadi host untuk ni Capri. Macam Zeti tadi. Tapi kita sembang dulu dengan adik ni. Muhammad Adi Zarik. Dia pelumba lah. Hai. Hai. Cantik dik. Okey dah. Orang Gombak punya dik ni Apa? Adik duduk Gombak Tak dengar. Tak dengar. Kita dengar adik. Kita dengar. Okey, tak apa. Okey, Aidil. Sekarang ni kita tahu tadi Kak Zeti ada bagi tahu adik ni kira macam salah seorang pelumba mini Cup Pro Junior. Capri Capri Junior. Betul tak? Capri Junior. Bawa motor Capri. Bawa motor Capri. Okey, bawa motor Capri. Okey. So sejak bila sebenarnya adik Zarik melibatkan diri dalam dunia permotoran ni? Macam mana permulaan dia? Mungkin adik boleh kongsikan. Bila masa nanti saya nak bawa motor, jadi motor yang terkenal nanti. Bawa pergi seluruh negara. Aidil umur berapa? Umur 14 tahun. 14 tahun. Okey, so dah besar kita tahulah adik nak jadi pelumba yang hebat. Mungkin saing-saing dengan Afiq Syaril, Adam Nurudin ataupun Kasma Daniel ke kan. Tapi sekarang ni kita nak tahu macam mana awak boleh mula dalam bidang Capri ni? Daripada umur 11 tahun. 11 tahun. Okey. So siapa yang bawa awak pergi training? Siapa yang kenalkan awak dengan motor? Papa. Papa dulu professional racer juga ke? Tu ada gambar dengan Kasma Daniel? Tadi Zaid tanya apa, Zaid? Zaid tanya, dalam keluarga adik, ada tak siapa-siapa yang memang pelumba motor sebelum ni? Okey, tak apa. Kita bagi dia ruang. Itu motor sebab saya motor masa kecil dulu. Itulah tempat saya bawa masa tu. Okey, tak apa. Nampaknya line tak berapa clear lah. Kita pun tak berapa dengar. Kita beri ruang lah. Kita beri ruang untuk mereka berbetulkan apa yang patut dibetulkan. Tapi seperti yang kita nampak dalam gambar ni, nampak tu dia naik. Itu kalau kecil tu kita panggil pocket bike kalau tak silap Zeti. Zeti, terima kasih Zeti. Hari ni Zaid dapat banyak sangat ilmu daripada Zeti. Itu adalah dia masa kecil kan. Pocket bike, memang betul panggil pocket bike. Rasanya lah. Kita boleh tanya kepada adik-adik Zarik. Motor kecil tu kita panggil apa? Motor mini mini Capri. Pocket bike. Pocket bike. Betul lah. Betul. Pocket bike. Okey. Alright. So, adik, selain pada kalau nak tanya adik kenapa bidang motor, mesti adik ada jawapan adik tersendiri lah kan. Tapi kita tetap nak tahu kenapa dalam banyak sebab hari tu kita berborak dengan seorang adik ni, dia bawa go-kart. Dia lebih pada 4 roda. Yang ni kenapa adik Zarik pilih untuk 2 roda? Apa yang memberi motivasi kepada adik? Dengar. Kenapa pilih untuk bawa motor? Kenapa tak minat kereta ke? Saya memang minat motor daripada kecil lagi. Yelah, kenapa suka motor? Sebab dia mencabar. Adventure sikit. Ya, betul. Tapi nak tanya jugalah kan, kadang-kadang orang ni bila sebut bawa motor takut. Adik tak takut ke bila bawa motor? Saya berani. Berani lah tu. Saya berani. Saya berani, betul. Itu semangat yang kita mahu, Dek. Jangan biarkan orang lain memunahkan kita punya impian. Musnahkan kita punya impian. Musnah. Okey, adik, boleh kita kongsikan dengan kita apa pencapaian terbaik? Mungkin dalam Mini Capri Junior ada piala-piala yang dah menang. Lama. Saya dekat dekat Seremban. Okey. Dekat Seremban menang apa? Terengganu. Lagi dengan nombor
Nombor 5 saya dapat. Oh. Selalu dapat nombor 1. Okeylah tu nombor 5 tu semua okeylah tu. Tapi kita nak tanyalah dalam buat setiap perkara mesti kita ada kita punya idola yang kan. So macam adik Zarik, siapa idola adik? Idola Marquez, Abu Shalin dan kawan permainan saya Mini Kapit Junior, Aki Danish. Okey, kita ucapkan agar semua dipermudahkan untuk adik Zarik. Semoga dapat jadi dan mengharumkan nama negara satu hari nanti, saing dengan awak punya idola. Tapi mungkin boleh kongsikan juga sekarang ini apa awak punya Instagram account, orang nak kenal dengan lebih lagi. Apa tadi? Instagram awak Instagram apa? ni. Putra Adi Zarik. Putra Adi Zarik _ itu dia punya akaun Instagram dia. Apa, Nervous. Dik? Dia selalu bawa motor. Mana ada orang interview. Betul. Bila interview nervous. Betul, Dik. Abang waktu kecil bayi adik ni mana pernah masuk TV. Tapi kena praktis lah tau. Lepas ni bila menang championship dah kena interview. Kena pandai cakap. Kan? Okey, Dik. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, ingat kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Okey, jangan pernah berhenti insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih, Dik. Bye. Comel betul. Bye. Okey. Zeti tadi dia punya idola kenapa Zeti kenal ke? Kawan-kawan ke? Kenal. Yang Malaysia tu of course kita kenal. Tapi sebab saya adalah peminat tegar Valentino Rossi. Jadi bila dia sebut Marc Marquez, saya macam, sebab Marc Marquez pernah gaduh dengan Rossi. Alright. Okey, banyaklah hari ni Zet tak sangka tau. Itulah, jangan diingat wanita ni lembut-lembut macam ni dia tak tahu apa-apa. Banyak Zet belajar daripada Zeti juga hari ni. Baik, apa-apa pun kita beri ruang dulu untuk apa? Untuk kita bertanya soalan kepada Zeti lagi. Ya. Kita rehat. Kita nak ajar Zet sikit pasal motor. Kembali selepas ini. Ya, Zah. Zaid, ni tadi yang Zaid suka tu kan? Hari ni kita aktif, Zeti. Betul. Kita dalam studio, kita keluar studio. Kita dalam studio, kita keluar studio. Kan? Apa selepas ni kita masuk ke dalam balik, kan? Tapi sebelum tu kita nak tengok dulu motor yang ada dekat sini hari ni. Sebab apa saya cakap macam tu tau? Sebab manalah tahu tiba-tiba berada-berada yang bawa motor ni. Bang, bawa je motor kita masuk dalam. Jauh dah pergi dalam tu. Ya tu, kita bawa Zeti bawa Vespa. Okey. Zaid bawa yang ni. Bawa yang ni. Okey, cun. Okey, Tapi boleh, kita kena minta izin tuan dia dulu. Kena minta izin dulu. Kita panggil tuan-tuan dia dulu. Abang, tuan-tuan dia mana sini. Alright. Halo, selamat pagi. Betul, bersama dengan kita ada Muhammad Farid Nawi dan juga Muhammad Fadli Zenon. Okey, so kita panggil Muhammad Fadli. Dekat mikrofon. Cakap dekat mic. Fazli. Farid. Okey. Fazli ke Fadli? Fadli. Okey. Maafkan saya. Fadli. Fadli. Okey. So kita nak bertanya pasal mana dulu? Mana yang saya polis entry once juga polis mati pencuri jaga. Tanya ini dulu. Ini adalah Royal Enfield. Okey, mungkin kongsikanlah dengan kita dan juga penonton ni kan. Ni adalah jenis motor apa? Ini Royal Enfield tahun 96. Royal Enfield Bullet 500cc. 500cc. So dia adalah cruiser bike. Ni motor ni jenis apa? Motor perang. Motor perang. Senang jawapan motor perang. Dulu British. Dulu kan. Tapi di tahun 52 yang tu, 1952 dia dah dengan India. Oh, dengan India. Dia Madras motor. Motor ni ada beberapa jenis betul. Yang ini tadi awak cakap 500. Yang ni Bullet 500. Bullet 500. Kenapa awak pilih yang ni? Kenapa saya pilih yang ni Sebab saya minat Hindustan. Tapi betul, kalau dekat India, Royal Enfield ni famous kan? Ya, memang bawa dekat tepi bukit. Memang hero Tamil banyak pakai ni. So dia macam flip rambut gitu. Banyak model ni. Sambil nyanyi tu. So memang kalau tengok hero-hero Hindustan memang pakai Royal Enfield. Yang menarik juga Zaid, kenapa ada glove? Mungkin boleh kongsikan kita, kenapa kena pakai glove bila bawa Royal Enfield? Tak boleh. Glove ni memang wajib sebab dia safety kan. Satu lagi vibrate. Dia sakit tangan kan? Dia sakit tangan. Betul. Vibration dia. Okey. Itu kalau Fadli lah. Dia tanya, okey. Yang ini kalau tengok ni memang dia orang yang paling macam minimal, santai. Okey. Ini motor Farid. Farid. Dia tadi motor tayar 3, motor besar. Farid kenapa minat motor Vespa? Motor Vespa ni dia tenang-tenang, santai. Dia orang panggil ni kepa. Set kepa. Orang Kelantan panggil set kepa. Orang Kelantan panggil set kepa ni, tak panggil Vespa, betul tak? Okey. Okey, silakan. Ini tahun bila Vespa ni? Ini 1966. Uish, 66. Tapi keluaran dekat Malaysia ni banyak
66 sampai 70-an lah. Dia Vespa Super nama dia. 150cc. 150. Macam Ini adalah manual? Manual lah. Manual. Yang Sebab baru-baru yang ni baru-baru yang auto kan? Dia ada menarik tau. Menarik. Sebetulkah saya kalau saya salah, Vespa ni dia punya gear kat tangan Zeti. Betul. Okey, betul. Gear dia kat tangan. So bila masuk Gear dia kelas, Yang ni saya nak tanya, macam mana nak main gear dia kat sini lah? Kat sini dia ada telir ni. 1, oi macam basikal. 2, 3. Basikal So kalau bawa, kalau kita biasa, kalau kelas, kita tekan kelas, kita betul kat kaki. Kalau ni, kelas betul kat situ. Clutch, pusing je. Oh, clutch. Clutch, angkat. 1. Okey, wow. So maknanya akan dah sampai time kita punya kelas tu akan jadi macam ni lah. Akan ke atas. Oh, sampai ke bawah. Yang 4 sampai ke bawah lah. Boleh tahan payah agak ni. Tapi kaki relax lah, tenang lah. Tapi kalau dah biasa buat tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Senang. Tak ada Tapi susah dia kan. berat sebelah sebab dia punya enjin belah sini je. Sebab Maknanya sengit lah dia. patutlah kalau kita main game, memang Vespa dia kat sebelah. Itu dia punya fizik. Baru saya tahu ilmu baru. barulah faham. Ilmu baru. Saya pelik kadang-kadang kenapa kalau main game kan, naik Vespa dia mesti macam berat-berat sebelah macam tu kan. Main game Itulah kan. Selalu orang bawa Vespa betul-betul dia main game. Okey, bila bercakap pasal penjagaan motor klasik, susah tak ataupun mahal tak? Motor klasik sebenarnya banyak lagi. Ada lagi aftermarket production Okey, kan. okey. Dia buat keluarkan parts-parts yang baru, yang dah moden. Faham? So senanglah nak dapat. Melainkan main benda barang-barang yang original. Selalunya bukan ke kalau orang yang Custom. main motor macam ni dia lagi suka barang-barang yang original, yang asal tu? Tak juga. Dia macam mana kalau benda tu susah sangat nak dapat, kita terpaksa Pasal custom ambil lah. yang okey. Terpaksa kadang-kadang kita campur-campur sikit. Kacuk lah macam tu lah. Jangan ingat haiwan je ada kacukan. Motor pun ada kacuk. Susah tak nak jadi? Sebab ni tahun 1966 ni. Barang-barang enjin semua yang baru-baru orang repro balik kan. Semua ada lagi. So kira tadi datang si pentas ni memang bawa ni je lah? Santai. Best lah. Duduk dekat mana? Tinggal dekat mana? Duduk Shah Alam. Best lah kalau dekat highway, sedap tak? Dia tak adalah laju. Dia macam rantai, dia macam Zaid relax. tanya Duk Syaklan kenapa? Zaid nak ambil Bukan, saya itulah terus terang lah. Saya minat Vespa tapi tak kena dengan badan dia lah. Gaya dah ada. Sebab macam Lalas kena juga beli motor-motor macam ni kan. Padahal memang minat macam ni. Ada yang body besar sikit. Model yang baru sikit. Dia ada kalau yang macam-macam baru size. tu apa perbezaan dengan yang Dia klasik? kalau yang dah 80-an, 80-an lah ataupun late 70s, dia Body ada yang dia? keluaran yang dah ada signal tu. Nama dia PX. PX? PX. Oh, TX. TX ke TX? P. PX. PX Ah. 150. Tapi daripada segi body dia masih lagi sama lah ke sekarang punya dia orang pakai plastik? Dia besar sikit. Sesuai lah. Okey, Fadli. Kenapa Royal Enfield? Kenapa bukan Triumph? Dia Harley Davidson macam Naim dia tadi tu saya Triumph. tanya tadi. Mula Kenapa dia pergi ni dia buat 500? Harley Davidson. Fadli kenapa Royal Enfield? Sebab saya suka dia punya bentuk tu, classic beauty tu lah. Oh, Saya klasik suka, dia. Classic beauty, ya betul. Bukan sebab Hindustan bukan confirm bukan Feeling sama kan? Dah betul dah. Minat Hindustan. Tapi Ya. bila kita tengok motor ni kan, memang tak boleh bawa orang lah. Boleh naik seorang je. Kalau mana-mana kalau saya pergi, orang cakap Hero Tamil dah sampai. Ini Zeti, berbalik pada Zeti kata tadi, ini motor kita panggil motor anti skandal. Bukan. Dia seorang. Motor kedekut, tak nak bawa orang. Tak boleh, dah kahwin dah? Dah kahwin? Dah kahwin lagi lah. Selamat isteri kalau dia Zeti rasa. jadi isteri, mestilah Zeti nak ikut naik. Memang tak bagilah pergi ride seorang. Tak, bayangkan kalau Naim dengan Munir tadi. Mesti isteri dia orang terfikir, betul ke dia bawa seorang betul. Ni macam ni dah selamat dah seorang. Anti skandal. Oh, tak mungkin. Tak boleh. Dia kalau nak dia duduk atas ni pun boleh juga. Dia tak boleh cakap tak ada skandal. Oh ya. Yeah. Kita dah tolong Fadli. Kita dah bagi lah. Dia tak menyelamatkan kita. Okey, itu kita dah tanyalah tentang motor-motor ni semua kan. Vespa ni kita tahu dia ada peminat dia yang tersendiri. Betul. Kalau cara nak menjaganya macam mana? Kalau macam kita tengok Vespa ni kat mana wayarnya, enjin dia semua tersimpan elok. Semua tersorok. Kalau saya ada peribadi Farid sendiri, motor mana paling senang jaga? Sebab saya pasti bukan Vespa je motor yang Farid pernah pakai kan. Motor senang jaga dari segi apa tu? Maintenance dia. Maintenance senang je sebab Vespa pun ada je kedai-kedai yang bawa masuk parts apa kan. Tak, Komen pun ada. Dia sebenarnya dia macam ni tau. Dia kalau kau dah suka tu, kau mesti senang punya nak cari barang. Betul je. Betul. Dia kena ada geng lah. Bila dah start main, mungkin ada kawan-kawan kan. Orang cakap
satu Vespa 1,000 saudara. Pasti ada jalannya. Ni pun beragas gak? Beragas. Geng berapa gas gak? So, Saya geng pun lah. beragas. Oh, ni semua orang kawan lah. Ya tu. Beragas cycle. So Okey, selain faham, memang faham. Buragas tu adalah geng lah, klub korang lah, ada klub. awak sekali. Oh, so dia tak semestinya motor besar. Motor ya besar tu. ni pun boleh kan? Motor Vespa kecil. Ingat ke semua kena motor macam motor-motor macam ni kan? Kita start dari motor-motor kecil, lepas tu Motor kecil. pelan-pelan kan. Betul. Nak tanya Fadli lah, motor ni kalau orang nak beli harga dia berapa sekarang? Ini Ui, Royal Enfield. Ini saya pun tak pasti. Dia tak berani nak cakap. Dia tak berani nak Dia sebut. bukan tak pasti, dia tak berani nak cakap kan. Takut ada satu agensi kejar. Saya pun tak pasti. Range berapa? Range, Daripada berapa ke berapa? Range. Okeylah kita beritahu lah. Bawah 20 lah selalunya. Okeylah, sedang jaga sikit lah. Betul. Simpan dalam rumah tak? Ini tak, Tak kat luar je. Sebab biasa kadang orang ada yang motor yang rare ni dia akan simpan dalam rumah takut orang ambil kan. Okey, macam motor ni? Motor ni simpan dalam rumah, bukanlah dalam rumah tapi dalam pagar Dalam lah. pagar. Tapi Safety lah. Tapi ada je orang simpan motor dalam rumah, serius. Ada? Tahu tambah yang rumah sewa ni kan. Duduk dalam rumah sewa tu 10 orang. Yang bayar sewa 2 orang je. Simpan atas katil, ada tidur Wah, sekali. tu dia pergi simpan motor dalam dia punya rumah. Aduh. Okey. Alright, so kita nak tahu lah Fadli dengan Farid ni, bukan kita tengok setiap orang yang main motor macam tadi Munir dengan Naim dia punya watak dia lain. Farid dengan Fadli ni pula watak dia lain kan. So penonton-penonton Borak Kopitiam kita nak kenal. Mungkin nak tahu lebih. Tapi sayangnya mereka semua sudah berkahwin, tapi tak apa, boleh berkawan. Sila kongsikan Instagram Fadli dulu, silakan. Instagram saya. Instagram. Kongsikan macam mana tu? Instagram sebutlah nama Instagram. Nama Instagram saya Fazli.Zinon. Fadli.Zinon macam kita saksikan tu. Tu dah gambar kat mana tu, Penang tu? Yang last gambar tu? Yang paling baru tu Yang paling baru tu belakang kedai saya. Oh, belakang kedai. Saya buka kedai gunting rambut sebenarnya. Oh, barbershop. Okay. Alright, Farid. Saya Shorty Studio _ Oh, Shorty Studio _ buat apa lah? Ada bengkel ke apa? Tak adalah, saya buat grafik. Grafik designer? Grafik design. Airbrush juga buat ke? Buat airbrush juga? Tak. Oh, tak. Okey. Tapi adalah kawan-kawan boleh buat. Okey, baiklah. Menarik hari ini. Macam betul Zat kata tadi, setiap motor ni ada identiti tersendiri bila orang yang menunggangnya kan. Ada lagi sebiji motor kat bawah, tinggal tak buat naik Itu motor Zat kan? Baru boleh jam Buragas. Ya, betul. Tadi Zat datang siap dengan dia punya sebab mata, helmet dia kan. Okey. Alright, so tak apa. Kita dah tanya macam-macam kepada mereka semua ni. Terima kasih banyak Fadli, terima kasih banyak Farid. Kalau kita jumpa dekat luar, kita hon-hon sikit lah. Alright. Okey, so jom kita bersama dengan segmen kita JMTV. Kita ada siapa? Kita ada Tok Ma. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas kerupuk Wera Tok Ma hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, kerupuk Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ni Kak J mari nak royak bahawasanya kerupuk kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana kerupuk kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba kerupuk Wera Tok Ma, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama kerupuk Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join kerupuk Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama kerupuk Wera Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Kerupuk Wera Tok Ma untuk mendapatkan produk
bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak Jen mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Cukup pada Tok Mak, Tok Gata Lidah, Tok Deli Tekok. Hui. Masuk dalam ni naik motor tau. Itulah pasal. Pertama kali naik motor semput ni. Okey, tadi kita bercakap di luar bersama dengan lelaki. Ya. Lelaki juga sinonim lah bagi yang dah berkahwin, kita panggil suami Para kan. pria-pria. Pria? Pria kalau yang dah berkahwin suami. Kalau yang bujang pria. Betul. Pria terhebat. Pria terhebat ke pria kesepian? Pria terhebat. Okey, jadi kita akan bersama dengan Keith Foo nak sembang-sembang pasal drama Diary Seorang Lelaki. Hi, good morning. Morning, Keith Foo. Hi, morning guys. How are you, Keith Foo? Good, baik. Korang macam mana? Baik, sihat semua? Okeylah, macam ni lah. Alright. Okay. So kita nak bincang pula, nak berborak berkenaan dengan drama yang tengah hangat sekarang ni, Diary Seorang Suami. Okey, mungkin Keith boleh ceritakan sedikit mengenai watak Keith dalam drama Diary Seorang Suami ni. Okey, watak yang Keith mainkan sekarang ni di Diary Seorang Suami sebagai Azman. Sebelum ni kan semua orang kenal Keith sebagai watak romantic, love story, and itu watak ni antagonis, something different yang Keith buat kali ni. Sebab Keith pun baru masuk balik dalam industri, dah sekian lama tak shooting and everything, so nak cuba sesuatu yang baru, masukkan sesuatu dynamic yang baru dalam industri balik lah. So so cerita ni mengenai seorang yang dia selalu ada mental health issues and dia selalu lupa yang sebenarnya what happened in the past. And sekarang ni dia macam fall in love dengan someone punya wife yang actually mirip dengan isteri dia sendiri dulu. Okey, Keith, macam Keith cakap tadi dah, selalunya bawakan watak-watak yang romantik. Jadi bila sekarang kembali bawakan watak antagonis dan awak sendiri sebenarnya kalau di luar berlakon garang tak? Susah tak macam mana nak orang kata dapatkan feel untuk bawa watak ni? Itulah, I mean in daily life Keith memang pendiam. Kan? Tak banyak cakap and everything, and then like watak pun like sebelum ni kan everybody like macam tahulah, I mean like Ariana Rose dan lain-lain. Semua orang macam kan. Keith. So kali ni dapat mainkan watak ni, tiba-tiba rasa macam best juga dapat explore watak-watak lain sebenarnya. Jahat juga aku ni rupanya. Aduh. Okey Keith, itulah bila kita tentang watak dan sebagainya kan. Macam Keith sendiri kan, yang paling yalah kita paling nak tahu pengalaman lah tentang you guys punya pengalaman dekat set dan sebagainya. Macam mana kalau yang Z tahu, selain daripada Hafiz Azwan, heroinnya Yuna Rahim, betul? Ya, betul. Kan, so mungkin kita boleh kongsikan macam mana pengalaman bekerjasama dengan pelakon-pelakon semua. Okey, terutamanya kita nak ucapkan terima kasih pada TV3 Art Ornament bagi Keith peluang. I think ini satu pembaharuan lah dalam industri kita, bahawa kita gabungkan the new school and the old school. So it will be something, a new dynamic dalam industri kan. So dapat menimbulkan, dapat like you show a different dynamic, warna-warna lain dalam industri sekarang ni. So at least bukannya cakap kita lebih pengalaman ke yang baru ni, tak ada. Both pun ada pengalaman masing-masing. Betul. And kita memberikan warna yang berbeza dalam industri sekarang ni. So sangat-sangat best. And sekali lagi thanks to TV3 untuk to create this opportunity untuk semua orang sebenarnya. Ya. Okey, daripada segi message dalam drama Diary Seorang Suami, maaf tu lagu. Untuk drama Diary Seorang Suami, macam Keith kata tadi, watak Keith ada berkenaan dengan mental health. Mungkin apa message yang cuba disampaikan juga dalam drama tu yang penonton boleh ambil? Okey, dalam cerita ni banyak orang cakap, I mean kadang-kadang things like this is dia takkan jadi pada orang muda ke apa. Take this is life lesson where benda-benda macam ni akan terjadi pada siapa-siapa saja. And I think banyak orang boleh relate pada benda-benda macam ni sebab it's actually happening. Betul. So kita jangan abaikan perjuangan sesiapa pun, biarpun isteri,
atau suami, you know, when we are together in relationship tu, you know, we should come together as husband and wife untuk, you know, jalankan kehidupan ni ke depan. So that's to me one of the moral of the story. Kedua is, you know, protect your family sebenarnya. Protect your family in any cost. Because end of the day, apa pun yang terjadi, your family will be there for you until the end. Bukan siapa kat luar. Wow. Okey, itu kira pengajaran untuk kita. Ini saya nak tanyalah kepada pelakon. Macam Keith sendiri, you said watak kali ini berbeza, you antagonis dan sebagainya. Dan saya yakin setiap pelakon yang membawa watak ni, dia memang betul-betul menjerit watak. Kadang-kadang sampai terbawa-bawa dalam kehidupan sebenar. Macam Keith sendiri sebagai seorang pelakon dan membawa watak ini, apakah pengajaran yang Keith dapat secara peribadi? Okay, secara peribadi Keith rasa, you know, things like this kadang-kadang secara peribadi kita rasa we mentally are healthy, we are okay. Kita selalu cakap, oh, orang tanya kita cakap kita okay, semua benda okay. But orang perlu sedar bahawa it's okay to be not okay. Betul. Dan kita perlu menyuarakan bila kita tak okay. Betul. Itu untuk protect ourselves and to better and to refresh back our mental health sebenarnya. Betul. Sebab sebenarnya satu juga lagi stigma masyarakat adalah, especially kalau lelaki ataupun suami, tak boleh kalau cakap tak okey. Tapi sebenarnya it's okay to be not okay. Thank you, Zeti. Alright, Keith. It's okay to be not okay. Betul. Thank you so much di atas peringatan itu. Jadi Keith mungkin boleh beritahu kepada semua penonton-penonton Borak Kopitiam, you know, sebelum kita akhiri temu bual ni, dekat mana mereka nak tonton, walaupun saya yakin ramai dah tahu. Any last words for your fans out there? Okay, terutamanya first again, thank you to TV3, Borak Kopitiam for this opportunity and everything, dan to all the fans yang selalu dan sampai kini masih support Keith. Thank you so much and teruskan support cerita dari seorang suami ni. And sama-sama, thanks for your support and your comments. Kita akan mewarnai dan merubah bagi yang terbaik lagi dalam industri kita sekarang ni. Thank you so much. Alright, dari seorang suami setiap hari Rabu hingga Jumaat 9 malam. Khamis, Jumaat 9 malam. Alright. Thank you, Keith. Thank you so much. Have a good day, guys. Bye-bye. Bye. Alright, so itu dia akhirlah segmen terakhir kita. Terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami. Maaf atas salah silap, yang baik daripada kami dan yang buruk itu yang baik datang dari Tuhan, yang buruk daripada kami sendiri. Alright, jumpa lagi minggu depan. Saya Zack American dan saya Zati Nabila. Jangan lupa terus lagi sokong Borak Kopitiam.